Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua sahabat-sahabat pakcik semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal. Alhamdulillah kita sebenarnya dah habis kepada semua bab sebenarnya. Bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 dan bab 5 iaitu intro, LR method, analysis, discussion dan conclusion. Okey, yang terakhir 2 hari lepas pakcik dah kongsikan berkaitan dengan kesimpulan. Bagaimana kita boleh menghasilkan beberapa artikel daripada bab yang terakhir, iaitu daripada bab kesimpulan. Jadi hari ini yang sepatutnya ada siri yang kedua, kesimpulan. Jadi bila memikirkan itu dah terlebih perform, maksudnya pakcik dah menyenaraikan hampir semua kesimpulan apa artikel-artikel yang boleh diterbitkan. Jadi untuk malam ni pakcik kongsikan benda lain, iaitu bukan daripada bab kesimpulan, tetapi pakcik mengandaikan ni contoh-contoh artikel. Ini sebahagian lah, bukanlah semua, yang mana pakcik hanya melihat kepada artikel pada tahun 2020 daripada dua top publisher utama, iaitu daripada Science Direct dan juga Emerald. Daripada dua publisher ni, tumpuan pakcik adalah untuk mencari satu paper yang tajuk dia pun kadang-kadang pendek. Tak adalah semua, tapi sebahagiannya adalah tajuk dia pendek. Kadang-kadang penulisan dia agak mudah. Kemudian muka surat dia pun kadang-kadang saya boleh range dari 2 ke 6 muka surat. Jadi bagi pakcik, bagi siapa-siapa yang ingin menulis, iaitu kita pindah daripada research grant atau tesis, bila melihat artikel-artikel ni akan rasa macam, aku boleh ni. Okey, dia pun boleh buat 2 muka surat, apa salah aku tak boleh buat? So dia boleh buat 3, 4, 5, 6 muka surat. Okey, tajuk yang simple je. Kadang-kadang tak sebut pun analisis, kadang-kadang tak sebut pun kata kerja, nama research, kadang tu tak title je. Kadang-kadang 4 patah perkataan ataupun 3 saja. Jadi dia mudah untuk menzahirkan tajuk. Kadang-kadang kita ni pening memikirkan tajuk yang sesuai. Kadang-kadang bila ada data dengan analisis baru fikir nak tulis artikel. So yang ni sebenarnya nak buka minda, buka pada semua. Jangan takut untuk menulis. Okay, kita banyak dah tulis dalam tesis dari research grant. Satu persatu apa saja kita tulis boleh diterjemahkan menjadi artikel. Okay, di sini pakcik nak tunjukkan beberapa. Okay, kesemuanya 20 artikel ni akan dikongsikan dalam grup WhatsApp. Sebenarnya kalau tanpa video pun, kalau you all tengok dekat dekat artikel 20 artikel tu boleh kita belajar. Tetapi kat sini pakcik nak kongsikan bedah, iaitu pakcik nak highlight tempat-tempat ataupun penumpuan yang kita kena tengok daripada 20 artikel ni. Okey, tidak pergi terlalu pantas dan tidak terlalu sekejap lah. Jadi pakcik akan tengok poin-poin yang penting untuk highlight. Mungkin satu-satu artikel tu agak lama dan mungkin satu artikel tu dia pendek je. Okey, pakcik tak fokus apa-apa bidang. Hari tu kita buat simulation, dah hampir sebulan lebih kita fokus pada simulasi sustainable development. So yang ini pakcik ambil general almost lah. Jadi siapa yang dapat artikel ni, yang pertama you tahu, okey, nama jurnal ni, okey, dia boleh accept kita dah boleh hantar jurnal ni. Kadang yang kedua, okey, kita dapat idea, so kita boleh apply dalam bidang masing-masing bagaimana untuk menulis artikel. Okey, alright, yang saya mulakan dengan Elsevier. Okey, Elsevier, nama jurnal ni adalah Geography and Sustainability. Okey, dia punya konsep ataupun jenis jurnalnya, dia bawah general review tapi kategori perspektif. Perspektif. So title dia 5 trend, 5 trends of education and technology in sustainable future. 5 trends of education and technology in a sustainable future. Ditulis oleh tiga penulis yang melibatkan kolaboratif antara US dan China. Selain daripada dia menulis, di sini dia tulis highlight dan graphical abstract. Dia ada highlight. So dia ada highlight, dia beritahu lah education is a key sustainable development. So dia ada highlight. Nanti you tengok pada artikel ni. Kemudian dia ada graphical abstract. Kemudian dia ada abstract. Jadi ada tiga perkara awal yang dia buat dalam artikel ni. Yang pertama adalah graphical abstract, kemudian highlight, yang ketiga adalah abstract. So dia ada 3. Lepas dia dah buat dia buat introduction. Dia buat introduction. Ni dari segi total page artikel ni cuma 5 muka surat 5 muka surat. Dia ada start dengan introduction. So dia ceritalah yang berkaitan dengan kesesuaian dengan topik. Kemudian dari segi outline, lepas introduction,
Dia cerita change in education aims and objective. So dia ceritalah apa perubahan ataupun aim dalam education bila berlaku perubahan. Kemudian dia cerita change in education ecologies. Okay, nombor 3. Nombor 4, change in learning process. Nombor 5, change in teaching process. Okay. Yang terakhir adalah change in education governance policy. Kan nak cerita tadi 5 tadi. 5 trends tu. Ni lah dia. 5 trend tadi. Kalau kita nak tengok kan nombor 1 introduction lah. Dia start dengan education aims and objective. Lepas tu education ecology nombor 2. Nombor 3 learning process. Nombor 4 teaching process. Nombor 5 adalah governance and policy. Kemudian habislah. Ya, dan cek ada conclusion tak? Oh, dia tak ada buat conclusion. So nombor 6 tu dia habis macam tu je. Ada conclusion. Dah sekali ada 7. Maksudnya dia nak cerita 5 trend tu, 5 trends. Dia mulakan dengan introduction dan conclusion. Kemudian ada 5 perkara komponen yang change tadi tu. Kemudian reference. So reference tu saya rasa dia kalau sebab dia double column kan, saya rasa dia melibatkan satu muka surat penuh lah. Kalau kira double column tu dia kira, kalau saya kira ni lebih kurang macam satu muka surat lah. Dia melibatkan 2 muka surat tapi dia separuh-separuh. Saya andaikan satu muka surat. Okay, ini satu paper bagaimana point dia kat sini ada idea je. Dia nak cerita 5 trends dalam education dan teknologi in sustainable future. Okay, boleh hantar dekat jurnal ni, Geography Sustainability, kategori Journal Review, Perspektif. Sempoi artikel ni, tak perlu ada data dan sebagainya. Kalau tengok graphical abstract kat sini, okay, minta maaf kategori yang 20 ni pacik save nama file tu sempoi 1, sempoi 2. Jadi bila pacik sebut sempoi 2 tu maksudnya artikel ni macam macam ni pun boleh hantar artikel lah. Macam tu lah, lebih kurang lah bahasa-bahasa pasar kan. Jadi ini contoh-contoh artikel yang saya ada idea, ada 5 trends ya, boleh come out dengan satu artikel. Okay, kita go through the paper yang kedua, sempoi nombor 2. So sempoi nombor 2 ni nama jurnal dia adalah Social Science and Humanities Open. So kita masih lagi dalam Science Direct. Okay, dalam Science Direct. So yang ni total page dia agak banyak sikit, 7. Tapi kemudian dia campur dengan reference jadi 7. Okay, tak apa. Tapi saya menarik dengan title dia. Title dia Internationalization of Higher Education in Uzbekistan. Pakcik nak sebut dia cukup susah. Tak pandai berbelit-belit pakcik nak sebut perkataan international ni kan. Okey, nak katakan international dekat higher education in Uzbekistan. Dan pakcik yakin kita boleh juga tulis in Malaysia, ataupun kalau yang mendengar dari Indonesia, kita boleh cerita dari Indonesia. Jadi kat sini mungkin dia umum je, cuma dia fokus pada Uzbekistan. Okey, jadi ni jurnal Social Science and Humanities. So dia penulis daripada seorang ialah daripada Uzbekistan. Okey. So dia ni dia macam biasa, dia ada abstract biasa je. Dia start dengan introduction. Okey, kemudian dia cerita nombor 2 methodology. So nombor 3 lepas methodology, saya scroll down. Lepas dia cerita methodology, dia akan cerita literature review. Dia cerita methodology dulu, baru literature review. Dia ceritalah international in higher education as a global concept. Kemudian dia ceritalah history international of higher education in Uzbekistan. Okey, kemudian lepas yang tu dia akan cerita the current state and of internationalization of higher education in Republic Uzbekistan. Kemudian cerita international cooperations. Lepas tu dia ada table sikit nak tunjukkan others country yang ada partner dengan Uzbekistan. Kemudian nombor 7 rational internationalization of higher education in Uzbekistan. Kemudian cerita discussion important international of higher education in Uzbekistan. And so dia ada 8. Okey, kemudian point yang ke-9 adalah conclusion. So dia ada 9 lah. Dari segi outline termasuk intro dengan conclusion dia ada 9. Okey, the point is, saya yakin siapa yang melihat pada artikel ni, walaupun dia agak banyak 7 muka surat, tapi termasuk dengan reference, tetapi tajuk bagi ni bahasa kita boleh ambil. Dalam kes ni dia fokus pada higher education, dia pergi pada internationalizations of higher education in Uzbekistan. Okey, saya yakin kalau yang mendengar ni kita boleh ambil in Malaysia lah. Ini ambil contoh, dia ambil berkaitan dengan internationalization. So you boleh ambil benda lain, elemen-elemen lain, tapi yang kekal kat sini mungkin of higher education. Kalau nak kekalkan lah. So in ikut country masing-masing, kat sini kat depan kita nak boleh kaji. Jadi paper ni pakcik kata mudah juga. Jadi saya yakin siapa yang buat tajuk pasal higher education, saya rasa dia akan boleh apply tajuk ni untuk menzahirkan beberapa artikel lagi, atau menzahirkan lebih kurang dia replicate je outline tu tapi tukar pada case di Malaysia.
Okay, kita go through sempoi yang nombor 3. Maksudnya artikel yang nombor 3. So dia punya tajuk agak pendek, tapi dia ada maksud dia lah, sebab ada setengah dia tak faham apa dia kan. Dia ada Massive Open Online Course. Dia kata MOOC lah, MOOC. So nama panjang dia Massive Open Online Course Impact on Higher Education. Pendek kan. Jadi kalau tengok sini dia tulis MOOC Impact on Higher Education. Pendek dia. Jadi kat sini dia ada 1, 2, 3, 4 patah perkataan saja dah boleh buat jadi title. So yang ni adalah 6 muka surat. So dia ada abstract biasa. Yang saya abstract ni tak ada graphical abstract ataupun highlight, dia ada abstract saja. So dia mulakan sebelum introduction. Ni kadang-kadang tengok artikel jurnal banyak kita boleh belajar. So yang ni sebelum masuk ke introduction, satu introduction dia cerita implication for practice or policy. So apa itu practice dengan policy dalam konteks implikasi. So dia cerita tu dulu. So dia ada start dengan introduction, kemudian literature review. So literature review dia ada sub topik, kemudian research model and hypothesis. Kemudian nombor 4 adalah research methodology. So dia ada finding dia, yang berkaitan dengan frequencies, factor loading, critical ratio dengan Cronbach alpha. Dan dia ada berita table result on hypothesis testing adalah nilai signifikan. Tengok kat sini semua positif. So Massive Open dia punya model dia buat 3. MOOC tadi libatkan improving education outcome, developing students, skill and effective communications. Jadi pakcik ulang balik dia punya outline. Dia start dengan introduction, kemudian literature review. Nombor 3 dia start dengan research model and hypothesis. Nombor 4 research methodology. Kemudian 5 instrument design. Nombor 6 data analysis. Nombor 7 measurement models. Nombor 8 discussions. Nombor 8 discussion. Nak check dia ada conclusion tak? Tak ada, habis kat discussion, dia tidak ada conclusion. Apa yang you boleh belajar dekat artikel ni, kadang-kadang dia buat pendek je, macam measurement model. Dia tulis 3 perenggan pendek je. Itu pun satu perenggan pun 3-4 line je. Dia tulis data analysis satu perenggan je. Jadi kat sini you all boleh belajar bagaimana nak buat subtopik sampai 9 macam ni, tetapi macam data analysis tulis sikit dia. Macam ni contoh dia tulis data analysis dalam 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5 line tau. Kalau sign direct ni dia double columns. So pendek je. Tulis PLS was chosen for the current study using smart PLS software. It was used in 2-stage approach, measurement and structuring model testing. Among the 75 survey in the initial data set, 27 questionnaire was removed due to either extremely low response across the variable. Itu je dia cerita bahagian data analysis. Jadi kita boleh belajar macam mana how to make it simplify in term of writing. Walaupun paper ni ada research article, dia cuma tulis dalam masa pula. Dia tulis cuma 6 muka surat. Tajuk pendek je tadi. More impact on higher education. Kita pergi paper sempoi yang keempat pula. Paper sempoi yang keempat. So yang ni macam paper yang pertama tadi, dia jurnal yang sama daripada Geography and Sustainability. So tajuk dia adalah Geography Education for Sustainable Development. Ini yang pakcik kata, tajuk dia semua pendek-pendek, dia straightforward. Kadang-kadang kita nak fikir tajuk panjang-panjang kan. Ini dia 5 perkataan termasuk for lah. So kalau ikutkan keyword dia 4 je lah kan. Geography Education for Sustainable Development. Jadi paper ni melibatkan 5 muka surat. So yang kat sini ada 3, dia ada highlight, dia ada graphical abstract, kemudian dia ada abstract biasa. So ada 3 perkara lah, dia ada highlight, graphical abstract dan juga abstract biasa. Dia start dengan introduction. Bila introduction dia cerita the geography advantage. Nombor 3 dia cerita the step of sustainability. Kemudian dia cerita nombor 4 going global education for sustainability in international geography unions. Lepas habis conclusion lah. So dia ada 5 outline. Dia mulakan dengan senang sikit nak bedah sebab page tak banyak, ni cuma 5 muka surat je. Introduction. Kemudian dia start dengan geography advantage. Tengok idea dia macam mana dia cerita kelebihan the geography the geography advantage. Kemudian dia cerita apa itu step dalam sustainability. Kemudian dia cerita dia pergi ke arah global, going global, education for sustainability in international geography unions. Kemudian conclusion, lepas tu reference, habis. Jadi ni contoh paper yang sempoi jugalah kita pergi paper yang next. Kemudian paper ni semua sekali berapa dah? 1 2 3 4. Kita yang paper yang kelima dah, sempoi yang kelima. So paper ni rasanya ada dalam perkongsian pakcik, contoh yang pakcik cerita dulu tapi pakcik tak bedah. Pakcik cuma nak tunjuk ni jenis-jenis short communication.
Okay, paper ni short communication. Tajuk dia An Alumni Study of a Master International Health. So dia nak cerita pasal kajian alumni lah kan, of the Master International Health. Maksudnya satu program je lah, Master of International Health. Okey, ditulis oleh seorang saja daripada Norway. Minta maaf lah kalau pakcik tadi tak bedah, lupa pula nak tengok tulis author tu sama dia buat kolaboratif atau tidak. Kalau macam ni dia single authors. Dia melibatkan 3 authors tapi melibatkan satu country. Dia ada 3 authors, 1 2 3 4 authors tetapi melibatkan satu country. So paper ni cuma ada abstract biasa. Cuma untuk jurnal public health ni dia nampak macam dia abstract tu dia bukan satu perenggan. Dia satu perenggan juga tapi dikategorikan objektif, study design, method, result, conclusion. So dia ada macam tu. Macam kita biasa tengok dekat Emerald. So kat sini Science Direct pun dia masih ada benda tu tapi dia tengok jurnal lah. So jurnal public health dia buat macam tu. So dia tak start dengan introduction tapi dia guna perkataan background. So dia start dengan background, kemudian dia cerita method, kemudian cerita result, discussion and conclusion. Sebab yang ni dia research article. So dia start dengan background, method, result, discussion and conclusion. Very simple. Kalau tengok kat sini dia cuma cerita tentang kategori N. Reason for joining the program. So dari kat sini dia memang deskriptif je. Very basic deskriptif je dia guna. Jadi bukanlah kata nak buat jurnal ni kena pakai statistik yang higher kan. Ini very simple lah. So ini kalau ikutkan muka surat dia cuma 3 muka surat saja. Ini tajuk short communication ni, biasalah short communication memang tak perlu page yang banyak. Ini 3 muka surat. Seterusnya kita pergi sampel yang ke-6 lah. Sampel yang ke-6. So ini daripada Elsevier dia ada 6 muka surat. Science Direct. Nama jurnal tu Current Opinions in Environmental Sustainability. So ditulis oleh berapa orang ni? 1, 2, 3 1, 2, 3 3 orang authors. Okey, 3 authors ni daripada Finland. Dia daripada Finland. Okey. Alright, dia terus cerita. Okey, paper ni dia terus cerita, dia tidak saya dapat confirm. So dia macam introduction tapi dia tak tulis introduction, dia terus jump je. Okay, dia cerita this article identify core dimension of national sustainability. So dia cerita, so ni mukadimah lah. Kemudian dia terus kepada topik contextuality and rational. Kemudian dia cerita sustainability community based governance, education for future through reflections, sustaining relations through language, quality of life alternatively measure. Okay, kemudian dia cerita sustainable health and health relations, pointing to life giver aspect highlight. So living the future, last kali macam tu je. Okay, yang ni general lah. Mungkin konsep dekat jurnal Current Opinion in Environmental Sustainability ni mungkin editing dia tak letak introduction. So dia terus mukadimah, terus masuk topik and topik lah. So dia berapa topik, kemudian ada conclusion lah. Conclusion pun tak ada. Dia akhir sampai dia tulis living the future. Itulah konsep living the future, bukan gantilah. Boleh membawa maksud pada conclusion juga. So total reference dia kat sini agak banyak sikit, 64 reference. Okey. Jadi kat sini pakcik sharekan juga macam mana kadang-kadang kita tengok sampel aja, kadang kata kan nak buat introduction. Ini contoh yang tak ada introduction dan conclusion. Bagaimana? Tapi ada poin-poin penting lah yang dia highlight, yang dia boldkan tu poin-poin lah dalam artikel ni. So paper ni 6 page daripada Finland, daripada Journal Current Opinion in Environmental Sustainability. Seterusnya, okay, kita pergi paper sampel yang ke-7. Okay, yang ni kategori commentary letter to editor. Dia kategori dia banyak. Kalau tengok Science Direct macam pakcik share itu top publisher Emerald. So berapa jenis yang ada jurnal yang sesuai kita hantar dekat Science Direct, dia ada banyak jenis. Ni kategori commentary. Okay, so tajuk dia should there be a world report template. Tajuk dia should there be a world report template. So di jurnal Forensic Science International Report, Forensic Science International __ report. Bukan title je, nama jurnal pun main __ Okay, kat sini dia cerita dari segi commentary. So commentary kat sini pun kita lihat dia tak ada introduction, dia direct dia. Okay, dekat sini dia direct je. The letter is aimed to determine the point should be considered. Betul dia go through perenggan-perenggan. So no abstract, no intro. So dia macam one statement lah. So dari segi double column saya rasa dia mostly dalam satu muka surat separuh. So secara total termasuk reference untuk commentary cuma 2 muka surat saja. Sampel. Okay, banyak sebenarnya yang kita boleh menzahirkan jenis-jenis artikel ni.
Okey, sekarang ni artikel yang ke-8. Okey, artikel ni baru lagi. Dia masih lagi Impress Collegian. Dia tuliskan 2019. Semua artikel yang saya kongsi ni adalah tahun 2020. So, tapi paper ni masih lagi dalam Impress. So, saya yakin sama ada dia akan publish tahun 2020 atau tahun 2021. So, ni jenis paper review paper. Tajuk dia Developing the Future Rural Nursing Workforce Report on Nursing Roundtable. Maksudnya buat roundtable pun boleh buat artikel. Developing the Future Rural Nursing Workforce Report on a Nursing Roundtable. Ini yang menarik tadi saya bila baca cari artikel ni. Roundtable pun boleh buat satu artikel. Okay. So dia ada abstract, kemudian dia ada introduction. Okay. Bila dia ada introduction, dia terus pada descriptions of nursing roundtable participant and program. So dia ceritalah description yang berkaitan dengan roundtable nursing tadi. Kemudian dia go through the finding. Lepas intro dia cerita tentang description nursing roundtable participant and program. Kemudian nombor 3 finding. Bila dah cerita dekat finding, nombor 4 discussion. Lepas discussion nombor 5 conclusion. So paper ni 5 muka surat daripada Journal of Collegian dalam bidang collegian lah. So dalam bidang nursing ni sesuai lah collegian ni. Okay, kita pergi paper yang ke-9. Okay, paper yang ke-9 dan 10 tak silap pakcik, kita akan discuss pasal education. So topik yang mungkin tengah in sekarang ni, especially dekat Malaysia, adalah paper yang bertajuk STEM. Jadi pakcik pilih 2 paper STEM ni. Paper STEM yang pertama ni, sekarang ni kita dah masuk dekat Emerald. Sekarang ni dah masuk Emerald. Tadi 1 hingga 8 tadi semua artikel jurnal daripada Science Direct. Sekarang ni kita masuk dekat Emerald. So topik yang daripada STEM ni ditulis oleh Fung Chang Liu daripada US. Jadi satu author, satu country lah. So tajuk dia adalah Addressing STEM in the Context of Teacher Education. So bagi pakcik tajuk ni agak simple lah, sebab dia nak beritahu addressing STEM in the context of teacher education. So nak cerita berkaitan STEM dengan teacher education lah. So saya yakin paper ni si Fung Chang Liu ni dia memang nak dapatkan citation yang tinggi lah, sebab paper basic macam ni akan dapat banyak citation. Okey, menariknya paper ni walaupun dekat Emerald dia menulis 6 muka surat. Saya suka sangat abstract dia. Jarang kita jumpa dekat abstract dekat Emerald pendek. Dia macam simple lah. Kalau ada orang cakap macam melepaskan batuk di tangga, tapi very simple. Purpose dia very simple. This article discuss several issue concern STEM in the context of teacher education. Straightforward. Dia cerita design material using a review literature to decade this article approach to topic address. Kemudian cerita finding pun 3 line. So dia jumpa 6 perkara. So dia highlight 6 perkara yang dia jumpa dalam finding. Kemudian keywords. Okay, ni kategori Kategori ni mungkin pakcik itu tak pergi sebab dia go through deep So ni kategori viewpoint. Tapi kalau you tengok paper-paper pakcik yang kita discuss jenis-jenis artikel, memang pakcik dia sebut viewpoint, tapi jangan disentuh lah itu. So pakcik banyak sentuh short communication, general review, literature review, short conceptual, original article. Ini kategori viewpoint. Okay, jadi dia tak start dengan introduction. Ini dia terus jump je. Abstract ada tapi dia tak ada introduction, tulis during the year leading. Okay, kemudian terus masuk topik yang kedua adalah integration is key. Kemudian cerita disiplin, knowledge, needs, emphasize. Ni 6 perkara yang dijumpa dalam finding. Accountability in disciplines. So collaboration is the desired components. Inequality issue deserve more intentions. Kemudian habis. Lepas tu last kali reference lah. So artikel ni kalau kita tengok paper jenis viewpoint ni, dia tidak ada introduction dan conclusion. So dia cuma ada muka 5. Lepas tu dia terus masuk 6 perkara tadi. Lepas tu habis. No conclusion. Okay, terus reference. So paper ni 6 muka surat. Okay, yang berkaitan dengan addressing STEM lah dekat teacher education. So kita terus kepada paper yang ke-10. Okay, masih lagi STEM macam pakcik sebutkan tadi. So tajuk ni adalah Success for All. Success for All. Titik 2 bertindih. Menarik dekat tajuk ni. Success for All titik 2 bertindih. Fostering Early Childhood STEM Identity. So tajuk dia lah Success for All titik 2 bertindih. Fostering Early Childhood STEM Identity. So dekat paper ni yang paper semua paper tahun 2020 lah. So yang ni pun viewpoint juga. Viewpoint. Cuma beza dia abstract dia agak panjang berbanding kita tadi lah agak pendek. So sama juga dia tidak ada introduction, dia terus start. Dia go through perenggan demi perenggan. Ni lagi best without any outline. Dia straight dia viewpoint dia. So kita boleh hantar viewpoint ni sebagai ni. Tapi Emerald still dia mesti ada unikasi bahagian ni. Purpose, design / methodology / approach, mesti ada finding, originality value, keywords. Jadi paper ni memang dia buat apa tahu? Kategori apa dengan dia? This paper synthesize previous research.
yang berkaitan dengan STEM lah. So tajuk tadi Success for All Fostering Early Childhood STEM Identity. Yang ni pun ditulis oleh orang US. US ni memang kalau tengok orang US tulis seorang-seorang dia je. Ni contoh juga salah satu paper daripada US yang tulis seorang-seorang. Okey, sekarang ni kita dah pergi pada 10 dah habis. Kita pergi paper yang ke-11. Okey, 11 ni. Okey. Dekat sini pakcik dia punya nama jurnal dia adalah tak nampak kat sini nama jurnal dia. Okey, nama jurnal dia adalah Journal of Research in Innovative Teaching and Learning. Okey, buat pengetahuan semua, pakcik view ni daripada full article, bukan daripada slide. Biasa pakcik baca slide, yang ni pakcik memang kena scroll down lah sebab pakcik baca daripada PDF. Okey, Journal of Research Innovative Teaching and Learning. Okey, dah volume 13. So paper ni adalah paper bertajuk An Integrated Approach to Teaching and Learning Nanotechnology. The Omni Nano Model. So dia refer model tu lah, Omni Nano Model. So berkaitan dengan approach teaching and learning nanotechnology. So daripada yang ni ditulis oleh US juga, tapi melibatkan berapa authors. Yang ni adalah daripada dua lah. Dan sini juga, okey, ini yang kita nak kena belajar sebenarnya. Orang US punya cara, okey, dia mempopularkan model dia tau. So yang sebenarnya Omni Nano Model tu dia orang create, dan dia pun daripada Omni Nano ni maksudnya daripada satu center daripada Los Angeles, California. Smart orang US ni kat situ. Jadi kita duduk kat Malaysia, kita kena komersial, kita kena berani mengupgradekan apa yang kita dah terbit. Maksudnya you dah propose model, you dah buat grounded theory, dah keluar teori, popularkan supaya orang lokal Malaysia start menghargai dan menggunakan apa yang kita dah hasilkan. Okey, dia start dengan abstract. Okey, ni kategori viewpoint juga, viewpoint. Okey, abstract, paper type, viewpoint. Kemudian dia cerita, viewpoint maksudnya tak ada introduction. Dia straight dia cerita, lepas tu cuma ada subtopik dia tulis the Omni Nano Model tu apa. So dia ceritalah, lepas tu conclusion. Okey, baca ulang balik, dia tidak ada introduction, dia terus lepas abstract cerita one of the preeminent challenge faced by today's STEM. Okey, bla 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 bla. Lepas tu dia cerita yang point nombor, baru keluar lah point tu, the Omni Nano Model. Lepas tu dia cerita, lepas tu conclusion. So ini total page 5 muka surat termasuk reference lah. Okey, kalau campurkan apa-apa dia tulis cuma 4 muka surat je. Okey, kita pergi paper yang ke-12. Kita masih lagi Emerald lah. Maksudnya paper yang tadi ke-9, tak silap pakcik, daripada 9 sampai 20 ni kita akan cover Emerald. Cuma tadi 1 hingga 8 daripada Science Direct. So paper ni tahun 2020, almost semua paper, almost lah, semua paper yang pakcik kita bincang ni adalah tahun 2020. Okay. Alright, topik ini adalah bertajuk Evidence Based Policing, a view on the in development within the police service. Evidence Based Policing, a view on the development within the police service. Okay, jurnal ni pada tahun 2020 ditulis oleh beberapa authors. Saya tengok kat sini semua daripada UK, almost semua UK, ada 3 orang daripada UK. Okey. Nama jurnal dia adalah Journal of Work Applied Management. Nama jurnal tu Journal of Work Applied Management. Okey, ada abstract dia pun agak pendek. Kategori paper type adalah viewpoint. Kenapa reason pakcik kenapa tengok dekat viewpoint kat sini, pakcik tengok kat sini sebab pakcik itu tak apa nak discuss dengan viewpoint. Kat sini ada tambahan viewpoint lah. Selain daripada short communication, kita ada viewpoint. Okay, viewpoint pun sama dengan short communication, dia almost page tak perlu banyak. So tapi beza dia pula viewpoint ni, itulah setiap jurnal kadang-kadang kita tak boleh nak rigid sangat. Oh, kalau viewpoint tak ada introduction, peliknya jurnal ni, Journal of Work Applied Management, ada pula introduction. Okay, introduction, dia start dengan introduction. Ni lagi best lah. Kadang-kadang tulis artikel banyak kita boleh belajar kan. Lepas introduction mesti literature review. Macam tadi, jadi tak ada apa-apa, 2 point terus conclusion. Ini lagi best. Introduction, lepas tu discussion. Intro, discuss. Lepas tu lepas discuss ada conclusion. Okey, ada conclusion. Ni beza sikit. Introduction, discussion and conclusion. Lepas tu reference. So total page 6 page. Okey. Terusnya kita pergi paper yang ke-13. Okey. So tajuk dia memang kena dengan kita punya simulasi itulah, berkaitan dengan tourism, tapi tajuk dia The Future of Tourism in Light of Increasing Natural Disaster. The Future of Tourism in Light of Increasing Natural Disaster. So yang ni ditulis oleh beberapa authors, 1, 2, 3, 4 authors. 4 authors ni daripada UK.
Okey, nampak nama macam Indonesia tapi ya betul, daripada Indonesia. Okey, daripada UK, Indonesia dan UK. Collaboration daripada UK dan Indonesia. Sangat baguslah kalau buat collaboration begini. Jadi beruntunglah Indonesia untuk authors ni bila collaborate dengan negara luar, especially UK. Bukan chances untuk terbit, tapi dari segi KPI dan ranking dia, researcher ataupun universiti baiklah sebab berlaku kolaboratif. So dia ada abstract, ni kategori research paper, muka surat 5. Maksudnya paper yang ada data pun boleh tulis dalam 5 muka surat. So dia start dengan introduction. Okay, baca tajuk tadi dah introduction. Kemudian dia cerita key determinants. Okay, kemudian future visions. Kemudian conclusion. 4 step je. Menarik kan ni? Start dengan introduction, kemudian key determinants, future visions, conclusion. Jadi kalau kita tengok yang kita dah bincang almost hampir 200 lah, tapi tak dapat 200 artikel. Mostly tajuk pakcik yang cerita 4, kadang ada 5 outline, 6 outline tu maksudnya semua tu logic and positive and rational. Yang ni pun pendek je. Baca ulang balik introduction, kemudian lepas introduction dia cerita dia start dengan introduction. Okay, kemudian cerita mana dia tinggal. Okay, key determinants. Lepas tu future vision, conclusion. Pendek, memang pendek. Jadi ini sampoi lah. Paper yang ke-13, yang sampoi yang ke-13. So kita pergi paper sampoi yang ke-14. Okay. Minta maaf tadi terlupa pakcik nak sebut. Sampoi yang ke-13 tadi nama jurnal dia adalah Journal of Tourism Future. Journal of Tourism Future. Okay, pakcik pergi pada artikel yang ke-14. Artikel sampoi yang ke-14 juga daripada Journal of Tourism Futures. Jadi kat sini ditulis oleh 2 orang daripada New Zealand dan UK. Nampak sangat Journal Tourism Future ni mementingkan kolaboratif. Okey, tajuk dia Big Data and Analytics in Tourism and Hospitality Opportunities and Risks. Ni pun kita boleh belajar. Maksudnya pakcik tak guna lagi risk tu. Itu kalau aja opportunity, strength, obstacles, challenges, traits, weaknesses, tapi pakcik tak guna risk. Sekarang ni pakcik pun dapat idea. Okey, kita boleh gunakan risk juga, opportunity and risk sebagai kita punya paper yang kita boleh terbit. Okey. So tajuk dia Big Data Analytics in Tourism and Hospitality Opportunity and Risk. So terbit dekat Journal of Tourism Future. Okey. Dia ni kategori research paper juga, ada 6 muka surat. Dia mula dengan introductions. Okey, kemudian cerita apa tu Big Data and Analytics Opportunity and Risk. Okey, kalau you dah memang go through kelas pakcik, jadi you pernah faham kenapa pakcik buat outline begini. Data governance in tourism and hospitality and expanding context. Ni kita boleh belajar expanding context. Okey, kemudian conclusion. Pendek je outline dia, 4 je outline dia. So dalam 6 muka surat termasuk reference. Okey, kita pergi sampel yang ke-15. Tajuk dia pun pendek, virtual reality. Tajuk dia virtual reality and modern tourism. Pendek je kan. Dia cerita virtual reality and modern tourism, ditulis oleh 2 authors yang daripada daripada Bosnia. Daripada dua-dua ni daripada Bosnia lah. Okey, jurnal masa sama. Pakcik pun baru explore jurnal ni, Journal of Tourism Futures. Banyak. Maksudnya Journal of Tourism Futures ni tak perlu page banyak walaupun research original. Cuma tadi kita nampak dia perlukan okey, you kena belajar satu benda. Negara-negara macam ni, negara-negara yang Bosnia ataupun negara-negara yang kita kata agak rendah dari segi income, negara dalam peperangan. So sebenarnya kalau dia orang tulis artikel kat jurnal top publisher ni, walaupun kategori open access, dia boleh dapat free sale. Maksudnya tak perlu bayar yuran. Saya rasa memang ada portion untuk publisher untuk menerbitkan artikel-artikel daripada, tapi itu bukan alasan mengenepikan kualiti, tapi ada portion untuk negara-negara macam ni. Okey. So paper ni 6 muka surat. Dia start dengan introduction, kemudian cerita teknologi based on the marketing of tourism destinations, kemudian cerita virtual reality change tourism planning, management and consumer requirements. Okey, kemudian habis ke tu? Ada conclusion. Okey. So baca ulang balik, dia start dengan introduction. Okey, dia start dengan introduction, lepas tu dia cerita technology based marketing of tourism destinations, virtual reality change tourism planning, management and consumer requirements. Okey, kemudian conclusion. Yang ni 6 muka surat. Okey. Seterusnya sampel yang ke-16. Okey, masih lagi paper yang daripada pakcik bila dah jumpa dekat jurnal Tourism Futures ni.
So explore sungguh-sungguh lah. Jadi ini pun contoh paper 6 muka surat juga. Jadi pakcik memang take note lah. Journal ni memang advice kat my student, kita boleh hantar journal ni. Okay, so paper ni pun tak adalah lama sangat. Contoh ni hantar Januari, revise 14 April, accept 14 Februari. Jadi hantar bulan 1, bulan 4 dah accept. Cepat juga. Okay, so journal ni abstract, tajuk dia The Future and Health Tourism in the Industrial Revolutions 4.0 era. Macam tajuk ni boleh lagak daripada siapa? Brian Kimi Wong and Sarah ni, kan betul daripada Malaysia. Yang ni ditulis oleh dua-dua authors ni daripada Malaysia. Sebab kita kalau tengok Industrial Revolution 4.0 ni memang banyak penulis ditulis oleh orang Malaysia. So research paper dengan muka surat 6 muka surat. So start dengan introduction. Okay, lepas cerita introduction, tahniah jugalah ada orang Malaysia dah publish kat sini. Okay, the best thing is tidak ada outline lain kecuali introduction. Cik ulang balik, introduction. Pakcik carilah ni, apa outline lain ni? Tak ada. Conclusion pun tak ada, dia ada introduction je. Menarik paper ni. So walaupun paper type dia research paper, tapi pakcik nak recommend, pakcik nak komen sikit. Kadang-kadang kalau pakcik faham tulis research paper memang dia base pada research. Tapi kadang-kadang ada setengah dengan jurnal ni, tak adalah kita nak sue dia, kita nak komen dia, kritik dia tak. Tapi kadang-kadang itulah tak perfect jugalah. Kadang-kadang tengok research paper tapi bukan research paper pun. Macam itulah kan. Tapi dah check lah. Pakcik tak baca tapi pakcik the way pakcik tengok tu memang nampak macam review paper ataupun conceptual. Tapi dia cakap research paper, kadang-kadang pakcik pun buat silap kan. Tapi research paper, term dia mesti ada yang kita panggil dia collect data sebenar, dia kena analisis. So dia buat discussion berdasarkan data yang dikaji, bukan buat discussion based pada previous article ataupun previous finding. Okay, tak apalah. Jadi paper ni dia telah diterbitkan oleh orang Malaysia, sempoi orang Malaysia. Okay, paper yang ke-17. Okay, paper yang ke-17 masih lagi dekat Emerald, journal masih dekat of Tourism Futures. Pakcik lebih nak tekankan macam mana orang nulis 5 muka surat, 4 muka surat ni. Jadi use of machine learning technology for tourist and organisation service, high tech innovation in the hospital industry. Okay, kat sini dia masih lagi research paper. So yang ni pun hantar September 2019, accept April. So ni lama sikit lah, dia mengambil masa dalam 6 kot, 8 bulan. Okay, so introduction, kemudian ada literature review, machine learning and tourism. Okay, kemudian ada cerita pasal sedikit organization task and machine learning methodology, kemudian conclusion. Ini agak banyak lah dia punya outline. So dia ada introduction, okay, kemudian literature review. Dalam literature review dia cerita machine learning and tourism, kemudian dia cerita apa tu organization task and machine learning, kemudian methodology, kemudian conclusion. Total page 5 muka surat. Okay, sempoi yang seterusnya yang ke-18. Okay, kita pergi jurnal lain dah. Tak pergi dah Tourism of Future tu. Kita pergi Journal of Health, Organisation and Management. Masih lagi ke Emerald. Ditulis oleh dua authors, tapi daripada Canada. Ni kat ni tak ada kolaboratif. Tajuk dia Priority Setting and Resource Allocation in the US Health System. Titik bertindih, is there a place for hard caps? Priority setting and resource allocation in the US health system. Titik bertindih, is there a place for hard cap? Okay, so paper ni lama jugalah, tak ada lama sangat, hantar bulan 7 2019 dan terbit bulan Januari 2020. So paper ni masih lagi 2020. So ni kategori viewpoint. Okay, viewpoint tapi ada introduction. Dia ada start dengan introduction, total page 6 muka surat. Dia start dengan introduction, kemudian cerita how is prioritized done effectively. Itu jenis tu lah. Kemudian will this work is the US, tanya soal. Lepas tu habis macam tu je. Tapi pendek lah. Kat sini ada dalam 6 muka surat. So ditulis oleh orang Canada. Okay, dia terbit di Journal of Health Organization and Management. Sempoi paper ni. Alright, kemudian paper yang seterusnya, paper yang ke-19. Okay, Health Service Provision for the Disease Control Among Prisoners, a conceptual note. Salah sebut, pakcik minta maaf lah term ni. Health Service Provision for Disease Control Among Prisoners, a conceptual notes. Okay, meriah sikit nampak penulis ni. Daripada Japan ada, daripada Iran pun ada. Iran, Japan, Australia. Okay, antara collaboration beberapa negara, Australia, Iran, Japan. Okay,
Libatkan 3 countries lah. Okay. So paper ni kategori research paper, maksudnya ada finding. Okay. Tapi ditulis oleh 6 muka surat saja. Dia start dengan introduction. Pendek je introduction ni, 3 perenggan pendek. Pendek, setiap perenggan tu pendek tapi 3 perenggan. Descriptions. So dia cerita description. Okay, lepas cerita description habis. So dia ada 2 saja, iaitu introduction dengan description. Okay. Authors memang ramai lah. Kalau tengok ni, kalau bidang medik, kadang-kadang kita ada sains sosial tak boleh tulis dengan ramai. Ni ramai juga lah. Author ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 authors lah. 7 authors di Journal of Health Research. Journal of Health Research dia tulis banyak 6 muka surat, melibatkan 3 negara kolaboratif, research paper. Dia start dengan introduction, description, habis. Lepas tu reference. Okay. Paper yang terakhir, paper yang ke-20. Okay. Paper ni adalah bertajuk Influence of New nak sebut pun tak kerti ni, takut salah. Influence of New Cinematographic betul ni cinema lah. Influence of new cinematographic and television operator on the attractivity of tourist destination. Ni patah balik dekat tourism future tadi lah. So yang ni kategori research paper, 4 muka surat. So kita belajar macam mana nak tulis jurnal 4 muka surat. So dia tak start lepas abstract, dia tak ada introduction, dia terus pergi next topic, distribution of renew content, knowledge of data user, conclusion. Okay, ni je extra yang pakcik nak kongsi selepas kita dah habis 180 lebih iaitu kan, yang tajuk-tajuk daripada bab 1 sampai bab 5. So yang hari ni pakcik cuba convert dalam bentuk lain, iaitu kita panggil artikel, 20 artikel sempoi lah. So nanti you tengok lah. So dengan video ni nanti you all bedah lah seperti mana you dengar tadi. Tengok 20 artikel yang pakcik bincangkan tadi, nanti you all tengok lah. Jadi boleh dapatkan idea lah untuk menambahkan lagi keyakinan, bermotivasi dalam menghasilkan lagi beberapa artikel-artikel. Okey, mohon maaf kerana pakcik tak dapat nak kongsikan terlalu banyak, tapi di sini mungkin pakcik nak dapatkan, di sini pakcik nak kongsikan betapa sebenarnya kita jangan terlalu negatif. Kadang-kadang jangan terlalu risau. Kita nak terbitkan artikel rasa macam boleh dengan tak boleh, boleh semuanya. Okey, jadi ini contoh 20 dia. Okey, tapi pakcik contoh kat sini 2 publisher, iaitu daripada Science Direct dan Emerald. Pakcik nak tekankan pada tahun 2020. Ada tahun 2021 tapi banyak impress, tapi pakcik kongsikan. Asalnya nak kongsi 2021 juga, tapi pakcik kongsikan dulu 2020. Okey, banyak lagi pakcik nak kongsikan dari segi tactical, technical dan strategik. So dah harap nanti benda-benda ni pakcik akan terus kadang-kadang minta maaf sangat-sangat. Pakcik pun sambil belajar, sambil explore, seronok nak share. Pakcik pun dapat jugalah pengetahuan baru hari ni, dapat knowledge yang berkaitan dengan bila kita bedah artikel ni, kita semakin berani, tak takut pada reject. Kita yakin bahawa setiap usaha tu mesti ada ganjaran. Reject tu biasalah. Okay, sebab tu nanti next kelas ni, maksudnya lepas kelas ni lebih kepada aspek-aspek selepas. Kita dah tulis artikel banyak ni. So lepas ni mungkin kita akan bincang sekiranya kalau kita dapat komen ataupun feedback daripada reviewer, so apa kita nak buat. So macam mana kita nak pastikan komen-komen yang kita dapat daripada reviewer tu kita dapat jawab dengan teknik yang baik. Okey, jadi kita dah habis sesi mengeksplore dan mendapat idea macam mana nak tulis artikel-artikel jurnal daripada bab demi bab, daripada research grant demi research grant. Alhamdulillah kita dapat habiskan juga dengan ekstra hari ni yang dapat 20 paper sempoi. Kita bedah secara ringkas. Next kita go through next 2 days lah. Kita akan cover dari segi aspek bagaimana kita nak buat pembetulan bila dapat komen daripada reviewer. Mohon maaf, pakcik sedar ada banyak perkataan-perkataan yang pakcik sebut tak berapa nak tepat, mohon maaf atas kekurangan pakcik dari segi sebutan, kesilapan dan kekurangan. Semoga semua dapat manfaat daripada idea ni walaupun ringkas. Saya doakan semoga semuanya sukses dan dimudahkan segala urusan. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum.